Yang lain. Okay. Okay, ni objektif tadi lah saya cerita. Saya beritahu awak boleh baca apa yang saya beritahu tadi untuk faham tentang basic komputer, program dan juga operating system. So, program yang kita guna Java. Saya buka pen saya. Java, so akan tekankan apa ni, perhubungan antara Java dan juga World Wide Web, www ataupun internet lah kita panggil. Java ini adalah salah satu programming language. Banyak programming language yang ada, so kita hanya guna Java buat masa ni. Yang lain-lain tu awak boleh baca lah. Ni yang saya beritahu tadi, apa komputer tu buat. Satu device elektronik yang ambil data, input, perform ataupun proses data tersebut, dan dia akan bagi output ataupun result pada kita ataupun pada program yang lain. Kalau input yang awal tu programming ataupun program yang lain bagi pada dia, so dia kena hasilkan output dan bagi tahu pada program tersebut, dan seterusnya dia akan simpan dalam storage. Ini basic operation yang saya beritahu tadi. Singkatan dia IPOS. Dia selalunya basically operation komputer dia ada input, ada processing untuk proses data ataupun melakukan ataupun proses instruction yang dia dapat. Lepas tu dia akan bagi output, present result dia yang dia dapat. Lepas tu dia akan simpan data tersebut dalam storage. Ni komputer now and then. So first generation sampailah fifth generation. Ni yang first generation saya beritahu tadi. First generation ni macam gambar sebelah kanan tu. Dia sebesar apa saya beritahu tadi? Sebesar bilik lah lebih. Kita boleh beritahu. So komponen utama dia adalah benda ni, vacuum tube. Bentuk dia macam mentol besar-besar ni. Setiap satu ni ada vacuum tube ni. Satu-satu sini. Deret-deret ni. So dia guna elektrik sebab vacuum tube ni fully electrical, pakai fully electric. Dia dan macam lampu juga. So dia guna elektrik yang tinggi dan juga dia generate haba yang banyak. So komputer pertama yang dikenali, first generation komputer, dia panggil ENIAC dan UNIVAC. So awak boleh Google lah nanti untuk tahu lebih lanjut. Dalam topik ni kita basic je. Okay. Kalau ada tertanya kenapa pakai vacuum tube macam ni, sebab dia hanya fungsi vacuum tube ni, dia akan membenarkan arus elektrik dalam satu arah sahaja. Bila arus elektrik lalu, dia akan hasilkan secara digitalnya, kita faham dia akan hasilkan satu. Kalau tak ada arus, maknanya dia tak on, dia akan kosong. Ini kerana komputer hanya memahami bahasa dia tersendiri. Bahasa komputer kita panggil machine language. Komputer ni macam alien, dia ada bahasa dia sendiri yang dia tidak faham bahasa kita. Apa yang dia faham, dia hanya akan faham binary number. 1101 contoh. Ini adalah binary number. Binary number ni ada 2 digit ni je, 1 dengan 0 sahaja. Itulah dia. So benda ni je dia faham. Macam mana nak hasilkan binary number ni dengan menggunakan vacuum tube ni tadilah. Dia bagi arus elektrik. Arus elektrik lalu dia detect sebagai 1. Tak ada arus, dia sebagai 0. Sebab tu dia ada banyak. Sebab nak hasilkan banyak binary number. Okay, ini second generation computer. Lepas guna first generation tadi, lepas guna vacuum tube, second generation dia dah advanced sikit. Dia pakai nama dia transistor. Konsep ataupun macam mana transistor ni bekerja sama je macam vacuum tube tadi. Cuma dia dah tak pakai arus elektrik lalu dekat filament tadi tu lah. Dia bentuk dalam elektronik macam ni, kecil-kecil. Dia tetap kerja dia untuk menghasilkan binary number 1 dengan 0 juga.
Ada arus lalu, dia akan bagi nilai, bagi value 1. Tak ada arus, dia akan jadi kosong. Macam itulah dia. So dia akan bagi 1010 contohnya, ataupun dia selalunya dalam 8. Satu ni kita panggil 1 bit. Ni kita panggil total ni dalam 4 bit. Selalunya komputer akan ambil 8 bit untuk satu info. Contohnya A itu akan diwakili oleh bit ni lah. So A itu mungkin 0110 100, bergantunglah kepada penterjemah dia nanti. Kita pakai ASCII code. Dan untuk generasi kedua ni, komputer dia lebih kecil, lebih powerful, murah daripada yang first generation tadi, energy efficient dan more reliable. Untuk input bagi generasi kedua, dia panggil nama punch card dan juga magnetic tape. Output dia akan keluarkan menggunakan punch card ataupun paper. So storage dia digunakan magnetic tape. Ini gambar untuk generasi kedua. Dia dah adalah rupa bentuk komputer sikit. Magnetic tape tu adalah benda bulat-bulat ni, macam filem movie ni. Ini adalah gambar kanan ni adalah punch card tadi tu. Punch card ni lah yang akan mewakilkan data yang kita masukkan ke dalam komputer. So data yang kita masukkan tu nanti kita akan isi dalam punch card ni. Data tu akan kita translate bentuk dalam nombor. So nanti dia akan tebuk lah punch card ni. So setiap lubang tu mewakilkan binary number lah. Contohnya bila ada elektron lalu dekat lubang tu, dia akan bagi value 1. Mana tempat yang elektron tak boleh lalu, atau elektrik tak boleh lalu, ataupun apa-apa mekanisme yang nak detect tak boleh lalu, so dia akan bagi value kosong. So kombinasi lubang-lubang ni semua akan bagi nilai lah, macam binary number 1001 dan seterusnya. Benda ni lah yang akan dimasukkan ke dalam komputer untuk komputer faham dan baca. Generasi ketiga, dia dah lagi advance, pakai IC, integrated circuit. Untuk dia macam dalam gambar kecil ni lah. Tadi transistor, ni dalam IC. Dalam IC ni pun sebenarnya ada transistor kecil yang telah dikombine, duduk dalam ni jadikan satu IC. So instead of transistor satu untuk atas motherboard, atas dia punya litar circuit, so dia dah combine dalam satu chip. Dan dia lebih kecil, so komputer yang dapat dihasilkan lebih kecil. Contohnya macam gambar ni lah. So adalah lagi rupa komputer dia dan lagi kecil. Untuk generasi ketiga ni kita dah start pakai keyboard sebagai input. Sebelum ni pakai punch card tu. So sekarang dah pakai keyboard. Output dia boleh present pada monitor. Sebelum ni output dia untuk generasi kedua, output pun pakai punch card ataupun atas kertas. Dan storage device dia adalah hard drive. Sebelum ni pakai magnetic tape tu, sekarang dah pakai hard drive. Dia lebih maju. Seterusnya, generasi keempat tu adalah komputer kita sekarang lah. Dia dah pakai microprocessor. Tadi first pakai vacuum tube, and then second generation pakai transistor, third generation pakai IC, integrated circuit, and then fourth generation pakai microprocessor. Yang mempunyai macam gambar ni lah, Intel. Ni contohnya Intel. Ada lagi apa? Ryzen, AMD dan sebagainya. Sama input pun sama pakai sekarang dah ada penambahan input pakai mouse. Sebelum ni hanya pakai keyboard. Mouse tak ada. Sekarang dah ada mouse dan juga keyboard. Output dia masih sama, monitor, ataupun dia boleh hantar, kalau nak print hard copy pun boleh hantar pada printer. Storage dia pun masih pakai hard disk ataupun pakai flash memory,
ataupun optical disc. Optical disc ni CD, DVD dan sebagainya. Dan juga dia ada connection pada network. Itu boleh connect pada internet. Okey. Ni belah kanan ni rupa komputer sekarang lah. Generasi kelima, dia lebih kurang je macam generasi keempat, cuma dia lebih kepada AI. Dia ada features ataupun ada keupayaan AI. Contoh macam dia ada voice recognition. Tu salah satu AI punya features lah. Kita dah user dah tak perlu nak manually type atas keyboard ataupun klik gunakan mouse, cuma cakap je, and then komputer boleh detect kita punya cakap, kita punya percakapan, and then dia akan translate kepada bahasa komputer untuk dia lakukan apa instruction yang dia perlu lakukan. Itulah dia. So in the future, apa yang diorang ataupun developer ni ingin nak target adalah untuk jadikan komputer ni dalam bentuk ataupun dipanggil optical computer, yang di mana nak tukar dia punya sistem kepada memakai cahaya. Optical ni lebih kurang kepada cahaya lah. Sekarang ni teknologi cahaya ni ada fiber optik. Macam nak connect internet, internet connection tu sekarang ni, dulu pakai broadband pula streaming sebelum ni semua pakai wire, pakai copper, and then Unify, contohnya lah Unify, dia dah daripada copper wire dia dah beralih kepada optical punya fiber optik punya wire. So guna transfer data tu guna cahaya. So sebab kita tahu cahaya adalah yang paling laju sekali. Sebab itulah dia nak beralih kepada optical computer. Maksudnya data dia nak transfer dalam komputer tu menggunakan cahaya. Itu dia punya masih dalam dia punya research and development. So kemudian kita pergi ke hardware dan software. So hardware ni physical parts dalam komputer lah. Dia ada internal, ada external. Internal tu dalam kita punya kalau PC panggil tower. Apa yang dalam tower tu kita kira internal hardware lah. Apa yang di luar daripada tower kita panggil external hardware. Contoh macam external hard disk dan sebagainya. Okey, sebenarnya external hardware, kita start dengan external hardware. Input device ni ada macam-macam. Contohnya kat sini ada keyboard, ada mouse, ada scanner, ada digital pen, ada webcam dan sebagainya. External hardware ni boleh define ataupun apa nak bagi tu define, diterangkan sebagai equipment yang kita ataupun device yang kita connect pada kita punya PC, sama ada menggunakan USB connection ataupun wireless. Tak kisah mana satu. Contohnya tadi yang pertama keyboard. Ini adalah keyboard kita secara general. Asas dia keyboard ni mengandungi dia ada alphanumeric keys. Macam kita boleh tengoklah ada alphanumeric key yang ada yang main punya part ni. Ada abjad, ada macam-macam. So dia ada numeric keypad yang keypad ataupun nombor keypad ni yang bernumber ni. Dan dia ada macam-macam function lagi, ada delete and backspace key, arrow keys and special purpose key. Special purpose key ni mana duduk dia? Dia tak nampak pula saya kat sini. Mungkin function keys ni delete keys, shift key, arrow keys dan sebagainya. Keyboard ni ada yang built-in, ada yang wired, ada yang wireless. Built-in ni macam pada laptop lah kita panggil built-in sebab dia sekali datang dengan equipment tersebut. Dan ini adalah keyboard, contoh-contoh keyboard untuk mobile devices macam tablet, Samsung Tab ataupun iPad. Ada juga macam dekat tablet dia pakai on-screen keyboard tu lah, macam contoh yang dia bagi ni, yang paling kiri ni. Yang lain ada universal keyboard ni, guna wireless untuk connect kepada
Post ni apa post? Point on sales. Kalau kat kedai-kedai kan. Point on sale system ni. Adapun kita boleh panggil wireless keyboard lah. Dia boleh connect mana-mana. Contoh dia bagi ni, dia boleh connect keyboard yang universal keyboard dia ni, dia boleh connect kepada 3 devices serentak. Dia boleh connect pada komputer dia, pada tablet dia dan juga pada smartphone dia. Yang ketiga, contoh keyboard di smartwatch. Selain itu, input device yang seterusnya adalah pointing devices. Pointing devices ni macam-macam lah. Ada mouse, ada pen, apa lagi? Ada laser pointer. Laser pointer tu just dia tak ada bagi input je, kita point dia. Mouse dengan pen lah, ataupun stylus. Ini contoh-contoh mouse. Awak semua familiar. Dulu pakai ball. Older mechanical mouse dia pakai ada ball, ada bola tengah-tengah dia. Sekarang dah pakai optical ataupun laser untuk movement, untuk track movement dia. So macam biasalah, basically connection dia ada wired ataupun ada wireless. Guna Bluetooth, wired guna USB port connection dia. Seterusnya pen ataupun stylus. Sekarang ni banyaklah pen, apa Apple Pencil ada, apa lagi pen ada. Macam-macam lah. Electronic pen ni dia macam bentuk macam pensel, kegunaan dia, rasa dia macam kita pegang pensel ataupun pen. Macam-macam kegunaan dia. Ada guna untuk editing dalam fotografi ataupun graphic design, ataupun nak menulis, dia boleh detect kita punya handwritten sebagai input. Digital drawing, digital writing, ataupun kita nak sign pakai e-signature. Ni contoh-contoh pen-pen dia. Ada Apple Pencil, ada Wacom pen tablet and interactive display. So antara yang famous, Wacom ni pun famous juga untuk designer. Macam gambar yang kanan paling besar ni. Ini dia punya pen dan juga dia punya interactive display. Tu ada Logitech, ada Samsung S Pen. Samsung S Pen ni boleh guna untuk phone, Samsung phone je kot. Dan juga macam-macam lagi. Yang lain-lain ni boleh guna, macam Apple Pencil boleh guna dekat Apple punya produk sahaja, iPad dan iPhone dia tak boleh guna Apple Pencil lagi rasanya. Ni contoh kegunaan pen dan stylus. Macam Samsung S tadi, dia boleh guna dengan dia punya smartphone dia. Kebanyakan pen ataupun stylus yang dikeluarkan oleh brand-brand lain boleh guna, dia compatible dengan kebanyakan tablet. Sama ada Samsung punya tablet ke, Apple punya tablet ke, dia boleh guna. Ini contoh desktop komputer. Ini contoh apa ni? Interactive display by Wacom ke gitu. Kegunaan lain macam tadilah saya kata, nak tulis secara digital, boleh tulis untuk grafik, nak lukis ke, boleh guna juga. Dan juga untuk e-signature, untuk sign tanda tangan pada device, electronic device. Selain itu, input device yang lain ada touch screen. So kebanyakannya kita dah familiar dengan touch screen ni. Mobile phone pun, phone kita pun dah touch screen. Ada touch screen PC, laptop pun ada yang touch screen. Ada yang ini ada display ataupun monitor yang touch screen. Banyak lagi lah. Nanti awak boleh baca semua ni penerangan dia. Contoh kat sini kata Surface Hub, large multi-touch wall mounted display. Ini display yang besar dan dia boleh guna touch screen sebagai input dia. Selain daripada tu, ada juga pointing devices dalam macam gaming punya device pun kita consider sebagai pointing devices. Contoh sebelah kanan tu
Lepas tu ada juga touchpad pun ada. Kita consider sebagai pointing devices. Kalau laptop, touchpad dia dah built in. Macam Apple untuk iMac dia ada, dia orang boleh beli external touchpad. Jadi tunjukkan kat gambar atas ni. Kat sini kebanyakan iMac kalau dia beli keyboard dia tak ada touchpad. So nak rasa macam ada touchpad, dia ada external touchpad yang lain lah, kena beli juga. Yang lain ni game ni pointing devices lah. Ni controller, joystick, steering wheel, main game creator. Dan ni gitar ni. Gitar pun consider sebagai pointing devices dalam gaming. Ni main Guitar Hero. Seterusnya scanner. Scanner pun kita consider sebagai input device. Scan data dan convert kepada digital form. Kegunaan dia macam-macam lah. Scan dokumen boleh, scan image ataupun foto boleh dan sebagainya. Dan dia ada beberapa jenis scanner. Ada flatbed scanner macam yang kita kebanyakan kita guna lah. Flatbed scanner ni. Ada portable scanner yang boleh dibawa ke mana-mana. Dia scanner yang kecil ataupun scanner yang portable mobile jenis ada pen, ada scanner yang jenis bentuk pen. Yang mana bila kita lalukan kat Word tu dia boleh scan dan dia akan convert kepada digital dan simpan dalam laptop ataupun dia punya storage yang boleh kita send pada ataupun save pada PC ataupun laptop di kemudiannya. Kemudian jenis yang ketiga adalah 3D scanner. Dan last sekali ada yang specific scanner lah untuk scan receipt dan juga business card. Ni contoh paling kiri flatbed scanners. Yang tengah ni portable scanner tadi lah, dia nak scan tulisan tu. Yang kanan sekali adalah portable 3D scanners. Dia nak scan objek dalam bentuk 3D. Dia nak convert dia dalam bentuk 3D, dalam digital 3D lah. Nak simpan dalam PC ataupun laptop. Seterusnya adalah barcode reader. Ni kita mana-mana kita selalu jumpa barang-barang yang ada barcode. Dia ada reader, dia ada device nak baca dia. Kita panggil barcode reader. So secara general barcode yang sebelah kanan yang kita akan selalu nampak ISBN. ISBN ni untuk buku. Yang kanan ni untuk produk lah. Macam-macam produk makanan ada. Kita beli produk, tak kisahlah produk apa, kita tengok kat kotak dia. Kebanyakan dia ada barcode ni. Macam-macam jenis barcode lah. Paling latest ramai guna QR code ni. So untuk barcode dan QR code ni dia boleh baca gunakan barcode reader. QR code ni kita boleh baca pakai camera phone pun boleh sekarang. Yang lain-lain ni kebanyakan ni pakai dia punya readers. Ni contoh-contoh kegunaan dia. Dekat till dekat supermarket, kita nak bayar, scan je pakai barcode reader ni. Ada yang portable, yang QR code pakai phone je, integrated dalam apa-apa devices. Selain tu dia ada biometric reader. Ni untuk scan kita punya fingerprint dan sebagainya. Macam-macam lah biometrik ni. Voice pun kita consider sebagai biometrik. So dia ada kita boleh pakai voice recognition system untuk untuk detect kita punya voice. Apa lagi? Kemudian ada digital camera. Biasalah kegunaan dia semua tahu, untuk ambil gambar still photo. Sekarang kebanyakan digital camera dah ada features untuk ambil video sekali. Dulu kamera dia asal dia boleh ambil still photo je. Lepas tu dia boleh sekali dengan video. Jenis yang integrated, ada yang macam smartphone dan tablet tu integrated camera lah. Boleh baca quality, diukur pakai megapixel. Sebab tu lah kamera
base pada megapixel, berapa megapixel kamera kita, dan guna flash memory as a storage. Kemudian digital video camera. Ini digital video pula yang spesifik untuk record video. Kebanyakan dia produksi filem ada pakai, ataupun production house lah untuk buat apa ni, buat nak rakam berita, buat filem dan sebagainya. Dia akan pakai digital video. Ataupun untuk commonly use macam kita pakai camcorder, lebih murah. Kalau yang publication house ni guna, selalunya lebih mahal lah. Digital camera ni selain daripada guna untuk buat movie dan sebagainya, dia juga boleh digunakan untuk CCTV surveillance. Pun pakai digital video camera. Selain itu biasalah phone calls, video conferences, buat kelas online macam ni, semua pun pakai video camera. Input devices seterusnya adalah audio. Biasalah semua pun tahu pakai apa, mic sebagai input device. Kegunaan dia adalah untuk menyanyi, buat voice over dan sebagainya. Audio input seterusnya adalah music input, di mana kita masukkan lagu ke dalam kita punya device ataupun komputer. Kebanyakannya selalunya kita masukkan lagu kita ke dalam komputer ataupun apa-apa device kita yang boleh terima muzik ni menggunakan CD, ataupun kita download lagu ataupun muzik daripada web. Proses memasukkan lagu tu kita panggil input jugalah. Maknanya kita masukkan lagu ke dalam komputer as a input. Selain daripada tu ada mikrofon juga, boleh masukkan lagu. Itu kita kita nyanyi, kita consider sebagai music input. Selain betul dia punya ni lah keyboard controller untuk tone notes lagu yang seterusnya. Dan music yang kita import masuk ke dalam PC ni, ataupun yang kita save dalam PC, ataupun apa-apa device kita, kebanyakan boleh save, kita yang boleh edit, boleh mainkan balik. Nak buat editing lagu pun boleh. Okey, tadi input device ni output biasalah display. Apa yang display yang selalu kita tengok adalah monitor PC kita, monitor laptop kita, apa lagi? TV monitor. TV pun consider sebagai monitor ataupun kita panggil display. Banyak lagi lah display, kat mana-mana semua ada. Sekarang pun ada yang digital frame punya display. Ada e-book readers pun pakai display. Apa lagi? Signage ataupun papan iklan. Kebanyakannya ada yang pakai digital. Kat shopping mall ataupun dalam shopping mall lah, kebanyakan dia akan pakai digital punya billboard ataupun display untuk dia displaykan dia punya barang kedai dia lah. Contoh paling dekat, kita pergi McD kat sini, McD mana-mana dia dah tak pakai display macam traditionally, macam paper display ataupun poster. Dia sekarang dah pakai monitor display untuk dia tunjuk dia punya menu. Display karakteristik, dia ada color, ada monochrome hitam putih. So, kebanyakan sekarang color display lah. Display ni ataupun image yang ditunjukkan pada display tu dia pakai pixel, kita panggil. Sebab tu kebanyakan gambar ataupun kamera, display, laptop, dia ada megapixel. Berapa megapixel, pixel, itulah dia. Sekarang ni kebanyakannya display kita adalah flat panel. Dulu-dulu panggil CRT, cathode ray tube. Dia besar, bulky dan berat. Contoh sebelah kiri ni lah gambar komputer dulu. Besar komputer dia, sekarang semua dia punya monitor nipis je. So macam mana
display size, macam tentukan display size, size display monitor sama ada laptop ke TV ataupun PC, apa-apa jenis monitor dia diukur secara diagonal. Kalau 13 inci tu diukur daripada kiri bawah sehinggalah kanan atas. Macam ni lah dia orang ukur monitor, saiz monitor. Ada 15 inci, kalau TV 55 inci, kalau awak punya monitor berapa 23 inci. Secara asas dia akan ukur secara diagonal macam ni lah. Dan aspect ratio dia adalah menggunakan kebanyakannya 16:9. So 16:9 ni aspect ratio ni lah, pixel sini by sini. Macam mana dia nak buat. So screen resolution determined by pixel. Sebab tu ada 1080p, 720p. Kalau 4K apa, dia 4 kali ganda daripada 1080p, mungkin 4000 pixel. Macam itulah dia nak determine resolution dia. Lagi banyak pixel, lagi sharp, quality lagi bagus, lagi baik, lagi tinggi lah quality dia berbanding pixel yang lebih rendah. Dan macam biasa barang-barang elektronik ni dia ada yang boleh connect by wired dan juga wireless. Contoh macam sekarang ni kita boleh connect phone kita pada monitor ataupun TV yang ada smart TV by wireless. Lepas tu yang bawah ni dia punya ni lah definition standard adalah HD format. 1080p, Ultra HD, 4K dia 4 kali ganda daripada 1080p ni punya pixel. Next, output device, the wearable and touch display ni kebanyakannya sekarang ni siapa yang buat glasses Apple Glass, Samsung Glasses yang boleh terpanggil smart glasses, panggil smart glasses yang boleh project info ataupun data pada cermin mata. Itu untuk yang wearable lah, boleh pakai, yang dipakai. Selain tu ada touch display. Kebanyakan kita jumpa kat kios, smartphone pun kita panggil touch display, tablet. Dekat McD sekarang pun boleh order pakai touch display dia tu. Dia tak perlu pergi counter manually, kita pergi kat touch display order, key in order, touch, sentuh je kat dia punya display tu, pilih order kita, bayar. Ini contoh flat panel display tadi lah. Flat panel display pun kebanyakannya kita tahulah ada yang jenis LCD, ada LED, ada OLED. Ini penerangannya lah. LCD tu apa? LCD tu stand for liquid crystal display. LED apa? Light emitting diode. OLED apa? Organic light emitting diode. Itulah contohnya. Yang sebelah ini adalah OLED. Gambar ni adalah OLED. Apa perbezaan dia untuk LED? Dia ada pakai LED backlighting ni. Dia masih guna LCD panel tapi untuk pancarkan cahaya pakai LED backlighting. OLED pula dia tak pakai, dia tak ada LED, dia tak pakai backlighting ni. Dia punya panggil apa? Dia punya material ataupun bahan tu sendiri boleh emit, dia punya emit light tu sendiri untuk bagi warna pada kita punya display. Lepas tu dipanggil organic. Okay, next ni adalah biasalah electronic paper display, hitam putih. Selalunya tak tahulah awak semua pernah tengok tak. Sekarang dulu baca surat khabar, so surat khabar pun dah yang hard copy pun dah orang tak ramai baca, orang berpindah kepada soft copy. Tapi nak feel macam baca surat khabar, so dia akan guna electronic paper ni lah, e-paper ataupun alat macam ni. Ni brand apa ni, Kobo ke apa tak nama brand.
input device seterusnya adalah projector. Macam boleh tahulah projector. Display image ataupun display video. Boleh project pada wall ataupun pada screen, apa-apa selalunya wide screen lah. Kita boleh jumpa dalam classroom dan juga conference room. Dan kebanyakannya ada wireless dan juga wired. Contoh kat sini dia bagi Pico projector. Ni Pico projector pocket size. Ada keyboard projector, ada 3D projector. Contoh dia macam ni. Ni belah ski ni conventional punya projector yang selalu kita jumpa. Pico projector sini yang mobile ataupun portable. Ni yang kanan sekali keyboard projector. Dia boleh project keyboard atas meja. Kita type, dia akan detect dan dia akan bagi input tu pada komputer. Next adalah printer. Printer kegunaan macam biasalah, untuk print kita punya dokumen ataupun kita punya soft copy kepada hard copy. So dia ada jenis impact printer panggil dot matrix dan juga non impact pakai inkjet dan laser. Kebanyakannya kita pakai inkjet dan ataupun laser ni lah, di mana pakai liquid ink ataupun pakai toner. Dot matrix ni kebanyakan ni adalah yang nak print dokumen yang ada paper dia ada lubang-lubang tepi ni. Dulu kebanyakan ni apa? Nak print out slip gaji dan sebagainya. Office banyak guna ni lah. Dan kita kebanyakan guna yang sebelah kanan ni. Printer karakteristik. Print resolution diukur dalam bentuk DPI, dot per inch. Dan 1 inci tu berapa banyak dot yang dia boleh hasilkan. Lagi banyak dot, lagi berkualiti, lagi jelas lah dia punya gambar ataupun words ataupun apa yang dia nak print tu. Contoh bawah ni lah, DPI visualize. Contoh 36 DPI, 36 dot per inci. So dalam 1 inci keluasan situ banyak ni dot dia. Untuk 72 DPI dia banyak sikit. So standard kebanyakannya kita guna adalah 300 DPI. So maknanya ada dalam 300 dot dalam 1 inci square inch ni. Macam saya cakap, kita kebanyakan guna 300. Fotografer pakai guna 1200 untuk lebih jelas dan lebih berkualiti dia punya gambar dia. Untuk professional use mungkin poster besar-besar, billboard ni poster mungkin pakai 2300 DPI, bergantung. Print speed diukur page per minute. Dalam 1 minit berapa banyak page dia boleh print out. Kebanyakan dia adalah antara 15 hingga 65 ppm. Masalah ni print capabilities, ada personal, ada network printers capabilities. Personal yang kita guna selalu lah, yang kita ada kebanyakannya. Network printer ni di mana printer yang dia connect pada satu network. Dia tak connect pada PC, tak ada individual PC, dia connect pada network. So semua kebanyakan ataupun semua PC yang connect pada network yang sama boleh guna satu printer tersebut. Contohnya di office lah. Office dia tak supply setiap staff satu printer. So dia buat ada printer room, dia connect dengan network company tersebut. Setiap PC dalam company tersebut ataupun network tersebut boleh print out je menggunakan printer tersebut. Connection dia macam biasa, ada yang USB connection, ada wired network ataupun wifi ataupun internet. Ada printer yang boleh print sahaja, ada printer yang boleh print dan scan, dan juga ada printer yang boleh buat kesemuanya. Dia panggil multifunction devices ataupun all-in-one. Iaitu boleh copy, boleh fax, boleh scan, boleh print. Kebanyakannya yang multifunction ni diguna di office lah, office. Kebanyakannya guna yang ni. Ini special purpose printer ni nak print barcode, nak print label. Siapa yang berniaga online, yang dia punya sales banyak, kebanyakan dia akan beli label printer ni untuk dia tampal dia punya tampal kat dia punya packages dan dia post. Yang lain tu foto printer, ni nak print gambar lah,
portable printer ni boleh dibawa, printer yang lebih kecil yang boleh dibawa ke mana-mana. Yang ni large format printer untuk print panggil apa, poster ataupun billboard punya poster. Dia besar. Kemudian 3D printer. Inilah dia 3D printer belah kanan ni untuk print model 3D. Tak kisahlah apa yang kita macam-macam boleh print dalam bentuk 3D ni. Kita nak buat kerusi pun boleh, nak print cawan pun boleh. Kebanyakannya akan guna plastik material. Contoh sini dia boleh contoh dia bagi boleh customize objek lah, boleh print customized objek sama ada untuk personal kita nak guna, personal product ataupun prototype, custom part ke macam-macam. Output device seterusnya adalah audio. Biasalah untuk audio ni output dia akan dibagi apa, dia bagi output pada speaker ataupun headphone ataupun headset ataupun earbuds. Ini kebanyakan kita semua ada, tak ada masalah, semua faham. Internal hardware ni biasalah apa yang ada dalam komputer. Mostly semua orang tahu. Awak semua tahu kan? Pukul 9. Awak nak rehat dulu ke? 9, 10. Habis pukul 10 Boleh teruskan ke nak rehat dulu minum-minum? Teruskan Kalau siapa rasa nak rehat tu, nak minum, boleh lah ambil air sekejap. Minum-minum, saya teruskan slow. Okay. So internal hardware, biasalah kaki-kaki komputer ni semua mesti kenal internal hardware ni. Contoh dia macam motherboard, CPU, GPU, memory dan sebagainya, storage devices, hard disk. So paling utama adalah CPU. Saya cakap tadi CPU ni ada banyak pengeluar yang keluarkan dia. Salah satu yang famous adalah Intel. Kedua AMD pun ada keluar CPU. Ya ke? AMD Ryzen Ryzen. Ramai pakai Ryzen ni gamers. Kebanyakan tapi mostly pengeluar utama CPU adalah Intel lah. Dia supply kepada banyak brand. Contohnya sebelum ni dia supply pada Apple pun pakai Intel punya CPU. Tahun 2020 je dia start pakai CPU dia sendiri. Dia nak cut cost, dia dah tak nak beli dengan Intel. Dia develop dia punya CPU, dia panggil apa? Dia pakai ARM. Dia pakai ARM punya CPU tapi dia buat sendiri, dia panggil M1. So kat sini CPU ni adalah otak bagi komputer. Dia adalah combination millions of transistors. Kita tahu komputer ni main component dia adalah transistors. Daripada first generation sampailah ke fifth generation semuanya pakai transistor. So dalam CPU ni lah ada banyak-banyak transistor yang kecil-kecil. So apa dia punya fungsi untuk melakukan semua proses lah ataupun instruction dalam PC tersebut. Adapun dia ambil instruction daripada memory, execute dia atau proses dia instruction tersebut. So CPU speed ni kita measure dalam hertz. Sebab tu awak beli CPU, awak upgrade awak punya komputer ataupun awak build up awak punya komputer sendiri, awak beli processor, awak beli motherboard, beli processor apa semua, nanti dia akan tulis Intel i9, dia punya speed berapa. Contoh 1.6 GHz ataupun 2 something GHz. Tengoklah makin besar nombor dia, makin lajulah speed dia. Dan CPU ni ada sebelum ni pakai single core, tapi kebanyakan sekarang dah ada pakai dual core ataupun quad core, dan ada yang multi core. So multi core ni secara asasnya lebih laju lah daripada yang lain kerana dia boleh
uh, buat sesuatu, buat kerja buat banyak kerja dalam satu masa. Ni secara asas lah CPU punya core components, komponen yang ada dalam CPU. CPU tadi tu dah kecil dah. Dalam dia tu ada lagi komponen-komponen dia yang dibina daripada transistor tadi. Salah satu dia adalah yang paling nombor satu dia ALU, Arithmetic Logic Unit. Apa tugas dia? Perform arithmetic involving integers and logical operation. Ini nak buat kira-kira melibatkan integers number. Floating point unit, ini nak buat kira-kira ataupun kerja yang melibatkan floating point, nombor perpuluhan yang ada perpuluhan-perpuluhan. Dia akan FPU ni akan ambil tugas. Yang ketiga ada control unit. Control unit ni seperti manager dalam CPU tersebut. Dia yang akan kawal, dia akan coordinate semua aktiviti dalam CPU tersebut. Lepas tu ada prefetch unit. Prefetch unit ni untuk ambil data daripada memory, data ataupun instruction sebelum dia proses. Dia kena fetch data daripada memory. Decode unit, dia akan translate instruction ataupun data tersebut, data yang dia ambil daripada prefetch tadi, decode ke dalam bentuk yang boleh difaham oleh mesin. Yang keenam, register dan internal cache memory. Register ni ada register dan cache memory ni adalah untuk simpan data ataupun simpan instruction. Yang last sekali adalah bus interface unit. So daripada gambar sebelah kanan ni kita boleh nampak lah. Pertama sekali input ataupun output, input yang kita bagi pada komputer akan diambil oleh ataupun akan dimasukkan ke dalam CPU ni, ataupun CPU ni collect daripada komputer dia punya input melalui bus interface unit ni. Awalnya yang pertama yang akan buat kerja, dia akan ambil segala instruction dan dia akan simpan data tu dalam internal cache memory ni. Dia akan simpan kat sini. Dia collect data, dia collect input, masuk, simpan sini. And then prefetch unit ni akan collect data tu. Sebelum nak proses, dia akan ambil data tu. Lepas tu data baru akan tersimpan lah, tersusun siap-siap macam ni. Mana ikut turutan dia. So tak adalah delay nak proses tu nanti. So kemudian data yang dah nak masuk, dia akan duduk dalam ni, berkumpul ramai-ramai, beratur. Prefetch unit ambil. Lepas tu dia akan hantar pada decode unit. Dia ambil data yang dia nak proses pada waktu tu daripada cache memory, decode, dah decode, dia akan hantar pada ALU dan FPU untuk melakukan proses dia. Bergantung kepada data tersebut lah. Data tersebut dalam bentuk binary number tadi. Kalau binary number tu mengandungi floating point, FPU akan ambil tugas dia. Kalau dalam bentuk integer, ALU akan ambil tugas dia. Lepas proses tu selesai, data tu akan disimpan dalam register dan akan dipindah balik kepada cache memory dan akan ditransfer keluar melalui bus interface ni kepada kita, kepada user, monitor ke dan sebagainya. Semua tugas ni, semua proses ni akan di-manage dan dikawal, di-coordinate oleh control unit. Itulah dia tugas secara asas dari CPU ni. Okay. Dan komputer kita dia ada sistem clock. Sistem clock ni yang menentukan proses cycle tersebut. So segala proses dalam komputer ini akan bergantung kepada sistem clock ni lah. Dia akan nak synchronizkan segala proses ni melalui sistem clock ni. So sistem clock ni biasanya berada dalam motherboard. So untuk melakukan sesuatu tugas, motherboard ataupun sistem clock akan send satu cycle clock, send satu signal. So setiap kali signal ni dihantar ataupun clock ni
Macam mana nak beritahu setiap kali komputer sistem ni dia generate clock tu ataupun cycle tu, so dalam satu cycle tu macam-macam proses boleh berlaku. So ataupun segala arahan proses dan sebagainya boleh akan diproses, akan dilakukan dalam cycle tersebut. Macam awak beli apa tadi, motherboard ni dalam hertz, dia ada megahertz, tu dia punya cycle dalam satu saat. Contohnya ni kalau 1 megahertz, 1 megahertz bermaksud dia ada 1 juta tick sistem. Measure dalam saat. Kalau adalah 2000 gigahertz tu berapa juta billion kot dalam masa satu saat. Dia punya proses cycle, proses tick dia tu. Tadi cycle, yang ni clock speed pula. Many system clocks run in megahertz. Dan CPU tu pun dia ada clock speed dia. Awak beli CPU tadi, apa tadi? 2.6 gigs. So, tu dia dalam masa satu saat. 2 gigs berapa billion ticks per second kot. Untuk CPU punya speed. CPU punya speed dan sistem clock speed ni berlainan. Macam contohnya sistem clock speed ni dia satu tick, CPU ni base kepada dia punya speed pula, dia boleh buat contohnya kat sini boleh buat 10 kali ganda ticks dalam masa satu clock tick tadi, satu sistem clock tick. Sistem clock tick tu sekali tick, sekali cycle, CPU ni dia boleh buat 10 kali ganda lagi laju. Contoh dia bagi sini, dalam setiap CPU punya clock tick tu, dia boleh proses satu ataupun more pieces of microcode. Dan tinggi lagi clock speed dia boleh proses banyak instruction dalam masa satu saat. CPU yang ada clock speed yang rendah, so instruction yang dia boleh proses dalam masa satu saat pun lebih kurang. Ini dalam proses dalam satu cycle, satu tick tadi. Dalam satu tick tu dia ada 4 proses secara asas dia. Dia akan fetch, decode, execute dan store. Itu proses dia. Setiap kali tick tu untuk CPU proses, untuk CPU tu 4 proses ni, 4 operational ni akan buat. Sekali dia tick, sekali dia bagi signal kepada CPU. So CPU tu akan dalam masa satu tick tu, satu tick CPU tu dia akan buat benda ni lah, fetch, decode, execute, store. Kalau satu tick komputer ataupun sistem clock tadi bersamaan, contohnya bersama 10 tick, 10 kali ganda tick, 10 kali ganda sikit sangat base pada dia punya gig tadi. Kalau ada 1 million tick per second, maknanya satu tick untuk CPU tu dia boleh buat 4 proses ni. Kalau 1 million ticks per second, dia boleh buat 4 juta kali ganda banyak proses lah satu tick dia tu. Proses-proses dia ni adalah benda-benda ni lah. Dia akan fetch data atau decode data tersebut kepada bahasa komputer yang mudah faham ataupun machine language. Lepas tu dia execute. Lepas selesai execute, dia simpan data tu balik. Benda proses ni akan berulang-ulang. Okey, tadi CPU ni GPU. GPU adalah untuk grafik. Prosesnya lebih kurang sama. Tapi more tu grafiknya. So, kenapa kebanyakan PC dan laptop
dia ada built-in punya GPU tapi tak power. So bagi yang nak bagi gamers ataupun video editor ataupun foto editor, untuk editing foto dan video dia memerlukan grafik yang tinggi. So grafik so dia perlukan grafik GPU ni lah untuk asingkan tugas proses proses untuk display image ataupun proses untuk grafik ni tadi daripada CPU. So CPU dah tak ada terbeban lah dengan grafik tadi. So dia boleh bagi tugas grafik ni kepada GPU. Kegunaan GPU untuk membantu CPU tadi. Kalau kita tak ada GPU yang spesifik macam dalam gambar ni, kebanyakan laptop dia ataupun PC dia ada built-in GPU dalam CPU. Tapi tak sepower lah. So beban CPU tu bertambah. So membuatkan CPU ataupun kita punya komputer slow sikit. Contoh mudah GPU yang built-in adalah mobile lah. Macam smartphone. Kebanyakannya GPU ni dia kat sini dia bagi tahu dalam satu, dia dah built-in dalam satu prosesor punya package ataupun dipanggil system on chip. Okay. Memory, ni saya bagi tahu tadi, komputer hanya faham binary number ini sahaja. Kita masuk A, dia tak faham A tu A ke apa ke. A tu akan decode ataupun akan di convert kepada binary number. Macam contoh ni dia bagi J ni, karakter J ni bila kita masukkan kepada komputer, programming language tu akan convert pergi ke... Ada soalan ke? Tak ada. Akan convert kepada binary number yang komputer boleh faham. So semua ni dia akan simpan dalam memory ni. Proses ni, program instruction pun sebelum CPU nak execute, dia akan simpan dalam memory. So memory ni dia diukur dalam unit byte. 1 byte ada 8 bit. 8 bit ni yang mengandungi binary number tadi lah, yang nombor-nombor ni. Satu ni kira 1 bit 8, 1 byte 8 bit. Memory ni ada jenis yang volatile dan juga non-volatile. Volatile ni bila kita switch off ataupun shut off kita punya device, komputer atau laptop, dia punya memory akan erase, akan dipadam. Dan volatile ni walaupun kita power off ataupun shut off ataupun shut down kita punya PC, memory dia masih kekal di situ. Salah satu memory adalah RAM yang kita selalu upgrade daripada 4GB pergi 8GB, pergi 16GB sampailah 32GB. So lagi besar saiz RAM tu, maknanya lagi banyak data ataupun instruction dia boleh simpan dalam tu. Macam CPU tadi jugalah, sebelum suatu proses itu berlaku, dalam CPU pun ada RAM dia. PC komputer kita pun kita pakai RAM juga. Sebelum data atau instruction kita nak hantar pada CPU tu, semua data tadi yang kita nak compute atau kita nak proses, dia akan simpan dulu dalam RAM ni tadi, random access memory ni. Dia jenis volatile. Bila kita switch off, dia akan hilang data dalam tu. Kita nak guna, kita switch on balik. So mana data yang kita masuk, semua data tu akan tersimpan dalam RAM sebelum dihantar kepada CPU untuk proses. RAM ni tempat dia nak beratur lah masuk supaya tak ada delay. So dia dah duduk situ siap-siap. Kalau kita nak direct hantar, dia ada delay. So nak mengelakkan delay tersebut, dia akan duduk dalam RAM ni dulu. Lagi besar RAM, lagi banyak lah instruction ataupun data yang dia boleh simpan. Sebab tu kita upgrade RAM kita. Kita pun anggap lagi laju. Sebab apa? Sebab data yang kita nak compute tu dah boleh beratur banyak. So lagi cepat lah dia boleh dipanggil. Contoh secara asas dia. Tadi apa? Memory. Selain itu, internal hardware yang seterusnya adalah hard disk, hard drive. Ini adalah untuk kita simpan data ataupun sebagai satu storage device lah. Hard disk pun ada, internal ada,
external. External tu kebanyakan external hard disk tu yang kita boleh portable bawa ke mana-mana. Ni kita cerita pasal internal dalam laptop ataupun dalam PC. So dalam hard disk ni dia ada physical spinning disk dan juga dia ada read and write head. Dia ada satu head untuk dia tulis dan juga baca. Ni head dia ni. Benda ni lah yang akan baca data atas spinning disk. Ni spinning disk ni. Dia akan spin. Sebab tu bila kita turn on PC, turn on laptop, kita access ataupun kita access kita punya hard disk, tak akan dengar benda berpusing, spinning, ataupun kita dengar motor dalam hard disk kita. Benda ni lah yang berpusing. Kalau kita pakai external hard disk, lagi kita boleh jelas lah kita boleh dengar. Kadang dalam PC dan laptop ni kita tak berapa dengar sangat. Kalau dalam PC kita tak dengar sebab jauh. Kalau laptop kita boleh dengar lagi kalau kita pakai hard disk. Bunyi hard disk tu. Disebabkan benda ni lah. Physical component dia dalam tu. Lepas hard disk, sekarang ni kebanyakan pakai solid state. Dia dah tak ada physical spinning disk tadi. Ataupun dia dah tak ada head tadi untuk baca. Dia hanya ada flash memory. Dia macam memory dalam RAM tadi. Yang simpan pakai elektron. Pakai yang dibina daripada integrated circuit untuk simpan data. Fungsi dia sama, simpan data. Kemudian ada solid state hybrid drive. Ini hybrid ni antara dia ada dua kombinasi, hard disk dan juga solid state. Kenapa ada dua? Sebab dia nak, kebanyakan kita nak laju tapi nak cost yang efektif. So pakai hybrid lah. Mana proses ataupun instruction yang nak digunakan dengan laju, dia akan simpan dalam dia punya SSD. SSD letak kat sini, flash memory dia. Mana data yang bukan nak guna sentiasa, dia akan simpan dalam dia punya spinning disk ni, ataupun panggil hard disk dia tadi itulah. Ni storage system ni biasalah dia ada storage medium dan juga storage device. Storage medium adalah medium yang kita simpan data tersebut, seperti CD, DVD, Blu-ray, flash memory dan sebagainya. Storage device ni hardware untuk baca medium tu tadi. Contoh ada optical disc, ni CD lah. Dia boleh baca macam CD, DVD, apa lagi. Semua ni sekarang ni ramai dah tak guna. Sekarang ni pakai flash memory sahaja, pakai USB, thumb drive, pen drive dan sebagainya. Fungsi dia sama je, nak simpan data, simpan muzik, simpan foto dan sebagainya. Contoh optical disc ni ada yang boleh baca saja, panggil CD-ROM. Yang dia tak boleh nak tulis ataupun nak delete. Dia dah memang ada data atas dia. Kebanyakannya daripada dulu daripada muzik. Kita beli muzik kat kedai muzik, data yang telah disimpan dalam CD tersebut kita tak boleh nak ubah dia ataupun erase dia. Kalau CDR adalah CD kosong yang kita boleh record. Kebanyakannya lah. Kita beli CDR ni CD ataupun DVD kosong yang kita nak record. Tapi dia tak boleh, once kita dah record, kita tak boleh nak delete. Dia permanent kat situ. Next yang rewritable, yang boleh kita record, kita delete, lepas tu kita record balik. Dia boleh buat banyak kali. Selain daripada optical disc tadi, storage medium adalah flash memory. Ni yang kebanyakan kita tengok dalam CPU ada, dalam komputer ada, dalam RAM ada, dalam USB ada, dalam SSD ada. Semua dia pakai flash memory ni dah tadi. Smartphone pun ada, sebab nak simpan data, dia dah tak boleh nak letak benda yang besar-besar ataupun yang pakai spinning disk tadi, yang mechanical punya sistem tadi. So dia pakai yang fully electronic macam ni lah, flash memory yang chip base ni. Kebanyakan yang kita boleh jumpa dalam smartphone, tablet, smartwatches dan sebagainya. SSD pun pakai ni, USB pun pakai depan. Ni USB ataupun flash memory. Ni dia punya
Ada memory card dia dan juga dia ada reader dia. Dalam bentuk kebanyakannya kalau SD card dalam bentuk card macam ni lah. Dia panggil SD card, Secure Digital Card. Dalam dia pun sama je, dia ada flash memory tadi tu lah. Ni yang reader dan juga card yang available di market. Ada yang jenis micro, ni micro SD. Ni dia punya reader dia, SD card nak baca dia. Ni dia punya micro SD dia. Ni dia punya reader dia. Ni jenis micro SD, ni jenis standardnya size SD card biasa dan sebagainya. Ini contoh-contoh USB, Universal Storage Device. Dalam dia pun sama, dia ada flash memory juga, cuma physical bentuk dia je lain sikit. Sebab apa physical bentuk ni? Sebab dia universal, dia boleh cocok ataupun connect di mana-mana komputer PC yang pakai port yang sama, USB port ni lah. Bentuk dia pun macam-macam. Ada bentuk yang standard macam ni, ada bentuk kad dan sebagainya. Boleh customize ikut pilihan masing-masing. Lepas tu storage system yang lain adalah remote storage. Kita pakai NAS, network attached storage, di mana NAS ni dia tak connect pada kita punya PC, dia connect directly pada network. So setiap PC ataupun laptop yang berkongsi network yang sama boleh guna atau boleh akses hard disk ni, storage ni. Selalunya storage ni dia besar daripada hard disk kita lah. Mungkin kalau hard disk kita yang kita ada mungkin 10GB, 20GB, dia mungkin 1 tera ke, mungkin 10 tera ke. Sebab dia nak kongsi satu network banyak. Satu organisasi nak guna organisasi yang tak besar sangat. Macam contohnya lah, kalau kita ada duit dalam rumah kita buat satu network. So kita nak kongsi storage tu dalam pada pengguna dalam rumah kita. Mungkin setiap adik-beradik kita semua nak guna satu storage yang sama, nak simpan storage yang sama, so pakai NAS ni, connect pada network saja, senang. Selain pada NAS, dia ada juga storage area network, yang di mana dia ada banyak-banyak network yang dia berkongsi. Ada satu main network, dia pakai storage area network ni lah. Selain pada remote, kita ada cloud storage. Ini semua familiar lah. Ni contoh sebelah kanan ni, company-company yang provide cloud storage. Ada iCloud, ada Google Drive, ada lagi Dropbox, OneDrive dan sebagainya. Dia semakin berkembang pesat kerana ramai yang menggunakan internet ataupun ramai yang menggunakan web based punya application. So ia lebih mudah lah untuk kita transfer data. Tu cloud apa lagi? Ni smart card. Smart card pun salah satu storage system. Cuma dia boleh simpan small amount of data sahaja, lebih kurang 64 kilobyte. Contoh dia macam kad Touch 'n Go. Dalam kad Touch 'n Go kita tu ada data yang disimpan di situ. Mungkin data peribadi kita ataupun kita punya top up ataupun digital cash kita dalam tu untuk kita bayar tol. Selain pada tu, smart card ni juga digunakan untuk akses kepada company-company. Dia nak akses company ataupun nak akses office, dia pakai smart card. Dan lain-lain lagi. Belah kanan ni banyaklah contoh-contoh kegunaan dia, kegunaan smart card tersebut. Okey, untuk larger computer system digunakan storage yang lebih besar. Dia ataupun dipanggil storage server macam ni. Dia pakai hard disk juga, tapi dia dalam bentuk rak macam ni, stacking banyak-banyak ni. Contoh ni dia beritahu dia ada hard disk dia satu hard disk ada berapa gig. Tu satu hard disk ada 3 gig tulis ataupun berapa gig tak pasti, tapi combination hard disk ni dekat sini contoh dia dalam satu storage system ni dia ada 240 hard disk. So combination
of all the hard disk, maximum capacity yang dia ada adalah 432 terabyte. Ini untuk organisasi ataupun network yang besar-besar lah, macam company-company besar-besar nak simpan, nak ada satu main storage system, so dia akan pakai macam ni. Dan dia boleh, dia panggil apa ni, dia boleh scalable ni dia boleh, contoh ni kan scalable dia kata, maknanya dia boleh upgrade, nak kurangkan ke, bergantung kepada keperluan dia lah. Dia dah ada 240 hard disk ni, lepas tu dia nak tambah lagi, dia boleh tambah lagi sebelah lagi rak tu, dia boleh sambung dalam satu network yang sama. Contoh dia. Okey, tadi hardware, sekarang kita pergi ke software. Sistem software ni ada dua, sistem software dan juga application software. Sistem software ni adalah operating system yang kita ada, kita guna. Contoh awak mungkin guna Windows, orang lain mungkin akan ada guna Mac OS. Ada banyak lagi operating system. Contohnya kat gambar belah kanan ni, dalam pasaran banyak operating system yang ada. Yang utama adalah Windows dan juga Mac OS. Kedua Ubuntu ni Linux based juga. Kebanyakannya ada orang suka pakai Ubuntu. Ini adalah untuk PC. Belah sini adalah untuk PC dan juga laptop user lah. Sebelah kanan ni kebanyakannya untuk mobile. Ada Android operating system, ada iOS untuk apa, iPhone. Linux pun ada untuk digunakan untuk mobile. Selain itu ada Debian. Kalau awak, Debian ni dulu guna dalam, kalau tak silap saya dalam BlackBerry dia pakai operating system jenis Debian ni. Chrome pun ada operating system sendiri, bukan sahaja Google Chrome. Dia ada Google ada keluarkan operating system sendiri, diguna untuk dia punya smartphone tu, apa nama, saya pun lupa. Yang Google keluarkan. Google apa ataupun Chromebook ke apa, untuk komputer dia. So sistem software ni dia ada lebih kurang ada dua jugalah. Dia ada operating system dan juga utility program yang kawal semua proses dalam, kebanyakan proses dalam kita punya komputer. Macam operating system dia nak tentukan booting, macam booting kita punya booting sistem komputer, waktu kita booting tu apa dia nak launch, program apa nak kena jalan dulu. Itu kerja operating system lah. Selain tu dia juga bekerja untuk macam mana nak configure dengan hardware yang ada, ataupun nak configure hardware yang connected pada PC tersebut ataupun laptop tersebut. Macam mana nak connecting pada network, macam mana nak manage files. Ini dilakukan oleh sistem software ini tadilah, sama ada operating system ataupun melalui utility program. Application software adalah software yang bukan main untuk komputer. Contoh dia adalah Microsoft Word. Tanpa Microsoft Word, komputer tu tetap boleh jalan. Macam sistem software tadi, tanpa sistem software ni, komputer tu mungkin tak dapat jalan. Contohnya kalau dia tak ada operating system, confirm dia, komputer tu tak dapat berfungsi. Kalau dia ada utility program yang dia hilang, certain part dia tak dapat nak berfungsi. Macam application software ni adalah kebanyakan software yang tak ada kaitan ataupun tidak memberi impact yang besar kepada komputer punya sistem. Contohnya macam Netflix punya. Netflix adalah application software yang nak tengok, nak stream video atau stream movie. Tanpanya komputer tetap boleh berfungsi dan sebagainya. Banyak lagi lah, ada Microsoft Word untuk writing, Safari atau Google Chrome untuk browsing website pun consider sebagai application software. Apa lagi, Adobe Photoshop untuk image editing, Adobe Premiere Pro untuk video editing. Apa lagi, Spotify, kita download Spotify punya software untuk dengar lagu, itu pun dipanggil application software dan sebagainya. Contoh boleh tengok boleh Google ataupun tengoklah gambar di sebelah ni. Saya dah bagi contoh sedikit tentang application software. Okey, selain tu semua ini adalah berdasarkan kepada programs, komputer program. Inilah yang kita belajar, yang nak kita belajar dalam kursus ni. Program ataupun
atau kita kenali sebagai software. Software ni adalah satu package yang dah lengkap. Programs ni adalah instruction ataupun program yang ada dalam untuk jadikan software tu berjaya, untuk satu software itu berfungsi. So kebanyakannya input yang kita masukkan ataupun user masukkan adalah melalui program ni tadilah, program dalam satu software tersebut. Setiap software dia ada program dia sendiri. So kita akan bagi input pada program tersebut dan program tersebut akan compile dan juga dia akan convert apa input kita kepada machine language supaya komputer boleh faham dan execute the process. Macam kat sini cakap, without a program, computer just an empty machine. Tanpa program, komputer tu hanya sebuah mesin yang tak ada apa guna. Dan beritahu komputer do not understand human language. Macam saya beritahu, komputer ni hanya faham dia punya language sahaja. Kita panggil dia machine language. So sebab tu kita kena ada program ataupun kita panggil programming language yang untuk kita communicate dengan komputer. Macam ni program ditulis menggunakan programming language. Programming language, so macam saya beritahu, ada kat sini ada beratus programming language yang ada, yang programmer guna untuk program ataupun buat sesuatu software. So ada tiga jenis ataupun tiga types of language. Satu tadi saya beritahu machine language. Kedua adalah assembly language. Ketiga adalah high level language. So, apa itu machine language? Machine language ini adalah native computer punya language yang dia faham 01. Dalam sistem dia, dia faham benda ni lah 00, 01, 01, 01, 10. Dulu pada asalnya ketiga ni ni adalah programming language. So, dulu pada asalnya sebelum wujudnya high level language ni, programmer semua masukkan ataupun tulis program dia dalam bentuk machine language macam ni lah. Dia masukkan data 01 ni. Macam mana dia nak masuk, dia kena translate siap-siap lah. Dia kena sendiri translate abjad A tu mewakili apa, nombor 2 tu mewakili berapa bit. Dia akan type, masukkan data tersebut ke dalam machine punya program berbentuk binary number macam ni. Macam dia cakap, this instruction in form of binary code. Ini binary code dia masuk. Contoh dia macam ni, dia kata dia nak add two numbers. So mungkin nak tambah dua nombor tu, dia kena masukkan binary code macam ni lah. Dalam binary code ni ada yang mewakili numbers tu dan juga mewakili proses dia. Proses apa? Proses tambah, proses tolak pun akan diwakilkan melalui binary code ni. Lepas machine language, programmer ataupun pembina ataupun developer dia dah buat satu programming language yang lebih mudah, dia panggil assembly language. Compare kepada machine language tadi, assembly language ni lebih mudah. Nak type dia pun, nak tulis pun lebih pendek, sebab dia pakai descriptive word untuk sesuatu program tadi tu. Contohnya, kalau sebelum ni nak add dekat machine language, dia kena masuk binary number, type. Kalau dekat assembly language ni, dia hanya type word je, descriptive word short ni, komputer dah boleh faham yang maksudnya untuk kita tambah dua number. Tapi itu on surface lah. Lepas kita assembly language ni, lepas kita add ni, programming ni akan melalui compiler. Compiler tu akan decode lah kita punya input ni tetap ke dalam bentuk binary number juga. Cuma bukan yang kita buat, tapi sistem yang tolong decodekan. Sebelum ni kita sendiri yang kena masukkan. Lepas tu untuk assembly language kita just masukkan short word macam ni yang mewakili tambah. Macam cakap ni, since computer only understand machine language, a program called assembler used
to convert assembly language into machine code. Assembler ni akan convert program kita yang macam kat gambar belah kanan ni. Ni contoh assembly language punya programming. Dalam bentuk-bentuk macam ni tambah. Dia ada short form untuk setiap proses lah. So yang ni proses arahan tersebut ataupun kod tersebut ataupun programming kod tersebut akan di convert menggunakan di-convert kepada machine language melalui assembler ni tadi. Lepas tu, barulah wujudnya high level language yang lebih advanced daripada kedua-duanya tadi. So, lebih senang untuk belajar dan juga guna. Contohnya macam gambar. Sekarang ni kita boleh ada nampaklah sikit apa yang kita nak programkan tu. Secara mata kasar kita nampaklah apa proses dia, apa proses yang nak dilakukan dalam program tersebut. Contoh dalam gambar tersebut lah. Macam sini dia kata contoh paling senang adalah contoh dia bagi nak compute the area of circle dengan radius 5. So kita tahu circle punya formula radius untuk circle punya formula adalah area equal pi R2. Pi jari kuasa 2. So kita hanya masukkan formula ni saja ke dalam dalam high level language tadi. Kita dah tak perlu nak pakai short form ke, nak buat dalam binary code ke. Kita boleh type area dia punya nama dia kita panggil apa, integer dia apa lah. Pemboleh ubah dia, variable dia area sama dengan kita masukkan nombor space asterisk. Tanda ni adalah tanda darab 5 darab 5 sebab dia kuasa 2 kan. 5 secara mudahnya lah. So kita hanya masukkan type macam ni dalam program tu, nanti program tu boleh compute. High level language ni boleh proses dia. Proses tu on surface lah kita buat. Proses di sebaliknya dia pun ada program macam assembler tadi untuk interpret dan juga tukar high level language ni kepada machine language. Itu sistem yang akan ataupun programming language ni tool dia akan ubah ataupun convert untuk kita hanya masukkan program macam ni. So program yang kita tulis tu dalam high level tu dia panggil source program ataupun source code. Selalunya kita panggil source code lah. Ni sama kata sebab komputer ni memang itu je bahasa yang dia boleh faham, machine language dia faham. So apa benda yang kita tulis, program apa yang kita tulis, mesti ada satu lagi programming tool ataupun programming yang nak convert dia. Untuk high level language ni dia akan guna interpreter ataupun compiler untuk convert kita punya data, kita punya program ni dalam bentuk machine language yang boleh difaham oleh komputer. Ni high level language yang ada, yang famous, yang kebanyakannya dia beratus tapi kebanyakan programmer guna antaranya ni lah. Ada basic, ada C, ni C, ni C++, ni kita panggil C sharp, ni COBOL, Fortran ni kebanyakan dulu guna. Java, kita akan fokus pada Java ni lah, kita akan guna Java. Dia ada JavaScript, dia lain daripada Java. Dia dua programming language yang berbeza. Lain tu Pascal, dia ada Python, dia ada Visual Basic. Ada satu lagi yang selalu saya guna adalah MATLAB, more to mathematical punya programming lah. Dalam engineering, untuk kita buat mathematical punya programming, kita kebanyakan pakai MATLAB. Ini secara asas dia, macam mana dia berfungsi, macam mana proses dia. Macam A tu interpreter, kegunaan interpreter. Bila kita dah ada source code ataupun kita dah buat program, interpreter tu akan translate ataupun execute program tu. Yang kedua adalah ada compiler.
compiler ni, bila kita dah ada source code, kita dah type, kita dah tulis source code kita ataupun kita dah tulis program kita, kita masuk dalam compiler untuk dia translate source code kita tadi tu kepada machine language supaya komputer kita faham untuk komputer itu execute. Compiler ni dia akan ubah kita punya source code tadi lah bentuk binary number macam ni. Lepas dia akan execute masuk kepada PC. Macam beza dengan interpreter ni, dia tak buat satu-satu. Interpreter ni buat sekaligus. Kenakan apa program kita, setiap arahan ataupun setiap program yang kita buat tu, translator ni akan translate dan execute one statement at a time. Dalam program tu kita akan ada banyak statement. Macam ni satu statement tambah. Mungkin bawah tambah ni, bawah area ni, mathematical statement ni, kira area ni kan. Bawah dalam program kita mungkin ada statement yang kedua. Nak buat apa. So, interpreter ni akan ubah satu ni terus. Satu-satu. Macam pakai compiler ni, dia akan compile seluruh kita punya source code, seluruh kita program, dia akan compile keseluruhannya menjadi binary code dan execute masuk dalam PC. Macam itulah. Okay, itu secara asas tentang programming language. Dalam ni dia punya laws lah, kita panggil Moore's law. Moore's law. Moore's law ni saringan lah. Moore's law ni adalah observation ataupun projection of historical trend. So Muhammad Moore's law ni lah, siapa nama dia? Gordon Moore ni adalah co-founder Fairchild Semiconductor dan Intel. Dia co-founder. Dia dah buat research, dia dapati pertumbuhan teknologi ni ataupun elektronik ni akan bertumbuh ataupun akan berkembang secara double ataupun 2 kali ganda setiap 1 ke 2 tahun. Sebab tu kita akan nampak teknologi ni setiap 2 tahun, setahun setengah 2 tahun dia akan ada teknologi yang baru. Contoh macam phone lah. Setiap 2 tahun ataupun setahun setengah ada je upgrade baru. Based kepada observation dan projection oleh Gordon Moore ni lah, melalui Moore's law ni. Itu dapatan dia lah, tu kajian dia sejak dia jadi co-founder untuk Intel dan juga ni. So teknologi ni secara asas ni kita dalam teknologi kan. So secara asas dia setiap 2 tahun akan ada satu teknologi baru yang berkembang. Sampai sekarang masih dipakai juga, dipakai Moore's law ni. Perkembangan tu tak semesti dalam phone. Perkembangan tu adalah dalam komponen elektronik dan elektrik dalam sesuatu device tersebut. Dalam ni dia cerita pasal transistor lah. Maknanya setiap 2 tahun transistor punya teknologi tu makin advance. Dulu besar. Dulu vacuum tube, lepas tu jadi transistor kecil, lepas tu jadi IC, lepas tu jadi microprocessor. Lepas tu microprocessor tu boleh lagi sumbat banyak millions of transistor. Lepas tu millions of transistor ni dia boleh develop ataupun teknologi dia boleh lagi advance, jadi lebih kecil lagi. Mungkin lagi bersaiz nano. Bila bersaiz nano, dia boleh masukkan lagi banyak transistor dalam satu CPU yang saiz dia sama. Makin banyak transistor, secara asas dia, CPU kita boleh jadi semakin laju. Macam itulah dia. Lepas dah jadi microprocessor, in the future nak jadi nano processor pula, bersaiz kecil yang mempunyai transistor yang banyak. Itu adalah perkembangan teknologi lah secara base kepada Moore's law ni. Okay. Kembali kita kepada operating system tadi. Operating system ni lah ataupun operating system dan juga application software ni lah tadi, program tu duduk. Setiap operating system ada program dia yang kita tulis. Application software pun ada program dia duduk dalam tu. Siapa pembina ataupun pembuat ataupun developer untuk application program, dia pun kena type program. Tak kisahlah dia guna program apa tadi. Contohnya dia guna Java ke, dia guna Python ke, dia guna apa. Kalau macam Apple dia pakai Switch, nama Switch ke apa, Switch ke Swatch ke apa tak nama dia. Ada programming dia sendiri. So setiap
software ataupun application setiap sistem atau application software ni dia ada program dia yang tersendiri yang dia buat, yang programmer dah buatkan lah. So sebab operating system ni adalah nadi kepada komputer, so dia adalah the most important program untuk runkan komputer tersebut. Sebab dia boleh control dan manage apa-apa aktiviti dalam komputer tersebut. Ni paling popular Windows, kebanyakan dia ramai yang guna Windows. Mungkin 90% ataupun 85% ataupun 80% pengguna Windows dalam dunia. Yang kedua adalah Mac OS. Apa sampai itu sekali? Yang ketiga Linux. Linux ni dia kita panggil text based punya program, tapi untuk pengguna kebanyakan ni dia ada satu OS dia panggil Ubuntu. Yang ada graphical user interface. Yang lain awak boleh baca lah application program ni, ataupun contohnya macam web browser dan lain-lain, word processor ni tak boleh run, tak boleh berfungsi melainkan ada OS yang install. Maknanya komputer dah ada OS dalam dia, sebab OS yang ni tadi, operating system ni tadi lah yang akan runkan komputer tersebut. Application program ni pun nak akses pada komputer hardware pun, dia nak akses, contoh dia kalau kita ada application software yang nak menggunakan mungkin nak gunakan network ke, nak connect dengan wireless wifi ke, so dia mesti kena melalui OS ni juga. Untuk membenarkan OS ni, OS ni akan membenarkan dia untuk menggunakan hardware tersebut untuk connect kepada hardware yang lain, ataupun nak connect kepada, ataupun nak gunakan CPU yang ada dalam komputer tersebut untuk running application program ni tadi, untuk baca. Itulah kegunaan operating system ni. Okey, itu dah habislah kita bab hardware dan juga software tadi. So sekarang ni kita masuk bab programming language. Programming language yang kita akan guna adalah Java. Kenapa Java? Kerana Java ini adalah satu programming language yang powerful dan versatile dalam untuk develop software yang boleh kita run dekat pelbagai platform. Contohnya boleh dengan Java ni juga kita boleh buat program untuk run pada mobile devices, ataupun pada desktop komputer, ataupun pada laptop, tak kisah, ataupun handheld devices, ataupun kita nak buat program yang boleh run pada server dan macam-macam lagi, ataupun web based punya application pun kita boleh guna Java. So Java ni secara kita ini asas basic history of Java, develop satu kumpulan yang diketuai oleh James Gosling daripada Sun Microsystem. Pada awalnya dia dikenali sebagai OOC, yang mana adalah salah satu embedded chip dalam consumer punya electronic appliances. Pada tahun 1955 dia di-rename ataupun dijenamakan semula sebagai Java. So kebanyakannya guna untuk redesign. Kebanyakannya guna untuk web application lah. Dia redesign daripada OOC tadi, dia redesign, rename kepada Java. Kegunaannya banyak fokus kepada web application. Sebab pada start tahun 1995 tu internet makin berkembang. So dia fokus pada web application. Selain itu Java ni ramai kenali sebagai general purpose programming language lah. General purpose macam saya cakap tadi lah, dia boleh guna dia versatile, dalam pelbagai platform dia boleh buat. Salah satu dia software dalam Android cellphone pun dia guna Java. Selain pada general purpose tadi, dia pun dikenali sebagai famous yang dikenali famous ramai programmer kenal ni sebagai internet programming language lah, sebab dia dah fokus pada web application sejak tahun 95. So dia fokus pada web application dan juga server. Ini logo Java. Logo dia berbentuk cawan yang ada asap. Java ni kalau ikutkan dia ambil daripada perkataan biji kopi daripada Jawa lah. Java ni Jawa. Biji kopi yang daripada Jawa.
Awak boleh Google history history dia punya logo ni. Ni karakteristik dia biasalah, simple, object oriented. Ni awak tak adalah tahu mendalam, cuma kena tahu asas dia lah. Dia robust, secure, architecture neutral dan pelbagai dan macam-macam. Simple, kenapa simple? Sebab dia model daripada C++. Sebelum ada Java ada C++, so dia dah disimplified daripada C++ punya programming. So kebanyakan people ataupun programmer refer Java ni sebagai C++ mana-mana sebagai maknanya neutral lah. Kerana dia mempunyai compare daripada C++ programming tadi, dia lebih ada, dia more functionality, tapi dia ada juga negative aspect. Sebab tu dia orang panggil C++ minus. Selain tu ada Java. Dia object oriented. Dia awak boleh baca lah ni penerangan dia ni. Dan penerangan ni saya ambil daripada buku ni. Saya akan tulis demi source. Kebanyakan source ni untuk gambar ni. Saya ambil dari sini. Source untuk yang slide ni semua daripada buku yang saya guna. Saya akan tulis bawah ni lah. Nanti awak, kalau awak ada dapat buku tu, awak boleh baca. Yang lebih lanjut, tak pun awak boleh baca sini penerangan dia. Dan seterusnya, senang unit interpreter tu gambar. Senang nak run dia, boleh run di mana-mana saja. Kita dah build dia punya program, dah compile, lepas tu kita boleh hantar ke mana-mana machine atau platform. Dia pun tetap boleh running program tersebut. Sebab nanti dia akan install Java Virtual Machine dalam setiap sistem. Robust dan satu secure. Dia ada security mechanism untuk protect sistem. Architecture neutral. Maknanya kita type buat sekali programkan sekali, tulis program tu sekali, kita boleh run anywhere melalui Java Virtual Machine. So platform yang kita nak run tu, dia akan install Java Virtual Machine ni, so boleh run. Portable, senang. Kerana dia architecture dia neutral, dia portable, dia boleh pelbagai platform tadi lah. Kalau kita buat kita pakai Windows, type dalam Windows, lepas tu kita nak share kita punya program tu dengan pengguna MacBook pun boleh, bukan Mac OS boleh, dia tak ada masalah. Sebab dia architecture neutral dan juga portable. Performance dia lebih better daripada sebelum-sebelum ni. So dan kebanyakan dia masih guna, so dia punya performance always improve year by year. Dan lain-lain, multi-threaded ni dia boleh lakukan pelbagai tugas dalam masa satu masa. Saya ada lagi. Dynamic tu macam dynamic ni apa maksud dia? Java ni boleh adapt dengan evolvement environment. Dia boleh adapt dengan persekitaran untuk dia run tu. Ada yang tak perlu nak recompile balik, dia boleh terus run ni. Kebanyakan program kita kena recompile, program source code kita kena recompile baru dia run. Java ni kebanyakan platform kita recompile sekali saja. Program yang telah di-recompile tadi tu, dia akan dalam bentuk bytecode. Bytecode tu kita share pada platform yang lain, dia terus boleh run. Itu maksud dia. Ini dia punya Java punya specification. Ada API JDK, GRE, IDA. Apa tu API? API itu adalah Application Program Interface, also known as library. API ni adalah satu library yang mempunyai banyak classes ataupun function dalam tu. Sebab tu kalau awak perasan, kalau awak tengok programming ke programmers ke siapa yang nak develop application ke, dia akan ada API. Macam Google akan sediakan satu API. So orang-orang macam kita kalau nak buat application yang berkait dengan Google punya platform atau Google punya web, kita panggil je API tu. Sebab dalam API tu dah ada library dia punya. Dia dah ada source code yang general, kegunaan general dalam Google tersebut yang dia share. So kita pakai je API tu, kita boleh buat programming kita. Nak buat apa? Nak guna Google Map, kita panggil API punya, kita dalam kita punya software kita akan panggil recall API tu. Kita akan masukkan API tersebut dalam kita punya program, panggil. So instead of kita buat programming
Untuk Google Map tu, kita panggil je library dia. So benda tu semua dah ada dalam tu. Itulah ada. Lain-lain awak boleh baca, lain-lain simple je penerangan. JDK, Java Development Kit ataupun Toolkit. Ini adalah tempat untuk kita nak buat, nak create ataupun tulis program tadi lah. Nak tulis, nak tulis, nak run, nak compile semua dalam tu. Semua ada satu set, sebab tu dia panggil Toolkit. Semua benda dalam tu. Java Runtime Environment ni adalah tempat untuk dia run program tersebut. Tempat untuk execute sahaja. Kita tak ada buat apa-apa dalam tu. Tempat untuk execute program tersebut. Itu je tugas dia. Contohnya kalau platform lain dia tak nak program, dia nak execute je Java tersebut, dia just install Java Runtime ni sahaja. So dia mana-mana source code daripada Java dia boleh execute je, tak ada masalah. Macam kita kalau kita nak tulis program, kita kena download Java JDK ni, Java Development Kit ni, sebab kita nak tulis program. Ni version dia banyak lah, daripada tahun 95 sampailah sekarang. Ada version standard, ada enterprise, ada micro edition. Ini bergantung kepada siapa nak guna. So kita akan guna standard version. So dia akan tulis dalam short form dia selalunya Java SE ataupun J2 SE. Ni short form ni bergantung kepada di mana dia tulis lah. Ada developer pakai J2 SE, mungkin dia ada specific J SE, mungkin dia ada specific word untuk certain things. So dia pakai J2 SE. Macam ni juga yang lain-lain. Selain daripada pakai JDK tadi, untuk ni ada juga development tool yang lain. Contohnya NetBeans, Eclipse dan juga TextPad. TextPad ni editor. Kita boleh tulis program dalam tu, tak ada masalah, tapi kita kena compile dalam JDK ataupun compile dalam mana-mana development tool yang available. IDE, Integrated Development Environment. Dekat ni software yang provide yang boleh kita develop Java program tu lah. Macam NetBeans ni dia pakai IDE. Buat JDK ni pakai JDK. Tapi development tool yang lain, contohnya NetBeans, Eclipse, ada satu lagi apa tak, saya lupa. Dia akan pakai IDE ni. So sama je. IDE ni pun dia ada source code, dia boleh local build, dia ada debugger dan macam-macam lagi source code editor. Ini contoh simple Java lah. Nanti yang petang nanti kita akan buat ada public. Ini contoh dia, public class, public static. Contoh ni hanya adalah untuk print out welcome to Java je. Contoh ni output dia. Ini je sebenarnya dia, kita nak nampak pada kita punya monitor ataupun output kita. Tapi inilah program yang dia lakukan. Contohnya lain satu ni define class. Setiap program kena ada class dia. Ni class, ni define class, ni class name. Class name ni kita boleh letak macam-macam lah, tak kisah. Class name pakai welcome. So by convention, secara sepakatnya class name ni start dengan uppercase letter. Sebab tu dia start dengan uppercase letter. Jadi class name ni dia start dengan uppercase letter. Lepas tu yang kedua, line kedua apa? Sebagai main method. Ni method ni. Ni class, ni method. Ni kat sini method dia. So program ni akan execute dalam method ni. Apa yang ada dalam method ni akan diproses. Method ni mesti duduk dalam class. At least ada satu class ni. Ada method, lepas tu ada dia punya program dalam dia. Dalam satu class ni dia boleh ada macam-macam method. Ni method pertama. Main method ada, mungkin kita boleh tulis method kedua dalam kelas ni juga. Macam ni kata, main method is the entry point where the program begins execution. So kat sini lah dia nak execute permulaan dia. Apa ni? Ada class, ada method, ada statement. Dia panggil statement. Dalam contoh ni, statement ni dia display, bagi harap untuk display welcome to Java. Contoh dia. Dan apa ni, dia beritahu lah apa ni, statement ni kena enclose pakai
Untuk string ni nak enclose pakai quotation mark ni. Lepas tu every statement kena diakhiri dengan semicolon. Kalau nampak semicolon tu maknanya dia adalah statement dalam method tersebut. Banyaklah statement yang kita boleh tulis macam-macam lagi. Akan diakhiri dengan semicolon. Panggil dia statement terminator. Keyword ni adalah yang color ni. Keyword ni kita tak boleh guna dalam kita punya programming sebab dia telah dispesifikkan kegunaan dia. Kelas ni ada keyword dia, void, static, public ni semua keyword dia lah, kita tak boleh guna sebagai kita punya variable. Macam ni system out print ni dia bukan keyword tapi ni satu statement untuk bagi arahan pada komputer untuk print out welcome to Java ni. Line 3 is a comment. Ni comment. Comment ni adalah kita yang tulis untuk kita terangkan apa proses ni. Contohnya dia kata untuk display message welcome to Java on console. So ini dia punya statement dia, ni comment dia. Comment ni adalah kegunaan kita untuk communicate antara programmers kepada programmers yang lain. So dalam program kita tu kita akan tulis komen macam ni lah. So programmers yang lain yang baca source code kita, dia akan tahu lah secara general apa program kita ni buat lakukan. Kita includekan program ni. Dan program ni akan disertakan dengan backslash ni, double backslash. Supaya program ni tak akan execute, tak akan proses benda ni. Dia dia takkan proses lah, so dia akan terus pergi buat sini. Akan exclude daripada proses. Komen ni boleh diletak pakai guna double slash ni ataupun pakai ni slash dengan asterisk ni, buka dengan tutup dia. Mana-mana yang duduk dalam ni string ataupun apa yang duduk in between ni takkan diproses lah sebagai satu program. Nanti kita belajar waktu saya tekankan lebih lanjut dalam tu kelas amali. Ni contoh macam mana nak tulis komen dan lain. Dah pukul 12. 10. Awak ada kelas ke lepas ni? Ada. Kalau ada saya berhenti, kalau tak ada saya teruskan lagi sikit. Ada berapa slide? 10 slide lagi. 10-15 slide lagi. Saya lajukan je lah Nanti saya bagi share, awak baca ni macam ni dia kata program ni dia duduk dalam blok dia. Blok ini akan ditutup oleh open braces ni, curly bracket ni, dan juga dia tutup dengan curly bracket tersebut. Macam ni dia duduk dalam blok dia lah ni. Ada curly bracket pertama, ada curly bracket kedua. So kelas ni ada blok dia, method ni pun ada blok dia. Dia dibuka dengan tutup dengan curly bracket. Macam tu dengan method tadi. Ni macam mana kita nak create, compile dan execute Java program. So kita boleh tulis Java program ni dalam Notepad. Kita tulis program dalam Notepad, lepas tu kita compile dalam dia punya JDK tadi, dalam development tool, tak ada masalah. Dia boleh compute. Contoh dia lah. Ni kalau kita nak guna kita nak buka Notepad menggunakan command prompt. Kalau dalam MacBook pakai terminal, kalau dalam Windows dipanggil command prompt, ataupun text based punya programming, panggil program, ataupun interface lah, text based. So instead of pakai GUI, graphical user interface, kita klik icon Notepad, malas nak cari, kita just buka command prompt, type Notepad, type program yang kita nak tulis dalam bentuk macam ni lah. Ni nama sahaja. So .java dalam format dia. Jadi kalau awak tulis macam ni, dia akan keluar lah welcome.java Notepad. Nanti awak isi program awak dalam ni. Awak tulis program awak dalam ni. Itu Notepad. Kalau nak guna WordPad pun sama. WordPad tulis write welcome. Jadi kalau ni kalau Notepad tu Notepad. Kalau WordPad pakai write welcome.java. Sama je, Java ni hanyalah nama untuk file ni. .java ni format dia. Dia mesti duduk dalam Java punya format.
Inilah proses dia macam mana kita awal kita tulis, kita create source code, lepas tu source code tu siap, akan simpan dalam kita punya development punya ataupun simpan dalam kita punya hard disk. Lepas tu kita panggil, kita compile. Lepas compile dia akan tukar kita punya source code tu dalam bentuk bytecode. Lepas tu dia akan simpan juga bytecode ni ataupun panggil apa lah, bahasa yang mudah difaham oleh dia compile ataupun convert kepada bahasa yang mudah difaham oleh komputer. Dia akan simpan juga. Lepas tu dia akan lepas kita dah compile, jadikan bytecode, dia simpan. Kalau kita nak run, kita run dia dalam running environment tadi, JRE tadi, Java Runtime Environment tu, dia akan run, dia akan keluarkanlah dia punya result dia macam ni. Keluarlah result dia. Welcome to Java, contoh. Kalau waktu compile tu ada masalah, dia akan berbalik kepada kita punya source code tadi. Kita kena adjust lah. Ini secara asasnya kita panggil flowchart. So setiap programming selalunya akan dimulakan dengan flowchart. Lepas kita dah buat kita punya flowchart, kita dah rasa flowchart kita betul, secara flow dia betul, baru kita akan buat dalam bentuk programming. Ini tadi saya tukar pada bytecode. Bytecode tu boleh dibaca oleh Java Virtual Machine. Bytecode ni yang akan boleh dibaca di mana-mana platform. Kita boleh baca. Ini pun sama je, Java Source Code is translated into bytecode. Ni cara dia. Macam mana dia nak guna dalam Java Virtual Machine tu. So Java Source Code ni akan ditranslate into bytecode dulu. Inilah proses dia, compile, generate, lepas tu execute. Lepas tu lepas dah ada dalam bentuk Java bytecode ni, dia boleh execute kat mana-mana komputer yang ada virtual machine. Java virtual machine ni. Itulah dia. Sebab tu dia kata dia apa ni? Architecture neutral dan portable. Dia boleh kita tulis kat satu komputer, kita boleh hantar, boleh guna di mana-mana komputer yang lain. Ini secara asas anatomi Java program dia kadang-kadang ada kelas, ada main method, ada statement. Lepas ada statement tu ada statement terminator tadi, ada reserve word yang saya ni, ada comment, ada block. Ni saya dah terangkan tadi. Tu dia punya anatomi secara ringkas lah. Nanti awak boleh tengok ni penerangan dia. Class name sama je macam tadi tu. Class name ni nama dia, nama ni boleh guna apa-apa sahaja, tak ada masalah. Tak nak tulis welcome pun, nak tulis UPM pun boleh. Tapi selalunya based pada convention tadi, selalunya class name ni akan dimulakan dengan apa letter. Contoh ni output dia. Main method yang bawah ni tadi saya terangkan. Main method ni ada penerangan ni, nanti awak boleh baca. Lepas ni statement. Statement ni adalah proses apa yang dia perlu buat. So dalam statement ni beritahu dia nak sistem kena print out welcome to Java ni. So dia pun compute, dia print out welcome to Java dalam console, output console ni, bawah ni. Ni statement terminator, semicolon, nak terminate setiap statement tersebut. Reserve word yang saya beritahu tadi, ada class, public, adalah reserve word. Void ni adalah reserve word juga. Tak boleh guna dalam programming kita. Kita tak boleh guna dalam arti kata, tak boleh guna sebagai satu bentuk variable lah, sebab dia dah spesifik kegunaan untuk sistem tersebut. Ni komen tadi ni lah, tengah ni. Ni block. Block ni dia ada class block, method block dan setiap block tu diwakil oleh curly bracket ni, ada open, ada close. Untuk class block dia ada open, ada close dia. Untuk method punya block ada open, ada close-nya. Okey. Ni simbol-simbol, special symbol. Ada curly bracket, ada bracket macam ni, ada bracket macam ni. Apa nama saya pun lupa. Ni untuk kegunaan array. Ada double slash macam ni, backslash macam ni. Ni untuk comment. Ni ada apa nama ni, lupa pula saya. Ni untuk kita masukkan string. Macam ni. Nak masukkan string dalam sesuatu, string tu adalah perkataan macam ni. String ni adalah satu perkataan lah. Word. Bentuk word ni panggil string. So dia kena duduk dalam enclosing ni. Pakai dia punya ni. Tutup buka apa nama ni? Lupa saya. Semicolon ni biasalah. Semicolon ni nak end of statement. Style and documentation. So
kena ada appropriate comment, naming based on convention tadi, proper indentation, jarak dia kena proper, kena secara bukan selari apa. Kalau jarak tu awak guna satu backspace, kena sama je lah. Kalau janganlah ada yang satu sekali backspace, ada yang dua kali backspace. Banyak sangat indentation dia tak teratur. So tak apa ni, tak proper lah tu. Block style. Yang ni penerangan dia. Naming convention sama je tadi, macam tadi juga naming. Macam mana kita nak namakan dia. Kelas tu start. Kalau kelas tu nama panjang, setiap word tu kita letak huruf besar je ni. Compute expression. First word dia tu, first object dia tu, first character dia selalunya dimulakan dengan huruf besar untuk kelas. So, mana-mana programmer bila tahu, tengok je nama dia dah tahu. Ini adalah untuk kelas punya, untuk kelas punya tu tadi lah. Nama untuk kelas. Proper indentation ni, indent two spaces, spacing. Guna blank line je, sekali space, jangan banyak-banyak sangat. Ni block style, awak boleh guna dua block style. Sama ada end of line punya style macam ni, curly bracket dia duduk kat sini. Setiap end of line ni ada curly bracket dia. Ini end of line. Ada satu lagi next line. Style dia adalah curly bracket dia duduk bawah. Kedua-dua style block ni awak boleh gunalah. Mana yang awak rasa sesuai. Yang awak rasa. Tapi kena panggil lah apa lah. Kena setiap kali tu kena sama lah. Janganlah awak untuk kelas ni awak guna ni, bawah ni nanti awak guna block style yang lain lah. Tak boleh tu, tak sekata. Ini programming error. Nanti awak tulis program akan keluarlah error ni, syntax error, runtime error dan logic error. Syntax error ni berlaku bila waktu compile tu dia tak berjaya compile sebab ada error dalam program awak. Waktu awak tulis program tu ada yang tak betul. So dia akan keluarlah syntax error ni. Runtime error ni bila awak dah run program, bila run program tu okey. Program tu run okey, dah boleh compile, tapi bila kita run dia akan dia tak berjaya nak compute program tersebut. Tak boleh nak berjaya nak keluarkan result dia, ataupun dia tiba-tiba abort the program. Dia ada runtime error tu lah. Last sekali ada logic error. Logic error ni program betul, jawapan ada bila kita run dia ada keluar result, tapi result dia tak betul. Maknanya ada masalah logik lah dalam kita punya programming tadi. Ini produce incorrect result, kita boleh tengok. Ini contoh-contoh dia lah. Nanti awak boleh baca. Sementara nak kelas amal, boleh baca apa maksud dia. Runtime error. Ini logic error tadi. Dalam programming betul. Software kiraan betul, program betul, dia dah boleh compile, dia boleh run, dia ada bagi result, tapi jawapan dia salah. Sebab apa? Sebab dia kata kat sini, dalam Java ni bila 9 bahagi dengan 5 ni dia akan jadi 1. Sepatutnya jawapan dia kena 1.8. Bila 1 darab dengan 35 campur 32 dapatlah 67. Sepatutnya bila Celsius pergi Fahrenheit ni, sepatutnya jawapan dia 95. So kita kena ubah kita punya program tadi. Instead of guna 9, kena letak 9.0. Bila 9.0 bahagi 5, dia akan ada nombor perpuluhan macam ni. So 1.8 darab dengan 35 campur dengan 2 akan dapatlah 95. Ini dia masukkan logic error. Program betul, running pun betul, tak ada masalah, boleh compile, boleh run, tapi jawapan salah. Jawapan salah tu adalah sebabkan benda-benda macam ni lah. Ada certain ni tak boleh nak baca dengan tak betul lah, macam tu lah. In general, syntax error ni senang nak find, senang nak correct. Runtime error tu tak ada susah sangat. Nak cari senang, reasonable lah untuk kita ubah dia. Yang paling susah nak find adalah logic error ni. Sebab cuma betul running, program betul, program boleh compile dengan betul, boleh running, tapi jawapan dia salah. Ini paling challenging lah nak cari. So programming language yang kita akan guna adalah antara 3 ni lah. Kita tengoklah nanti apa yang sesuai kita guna. Sama ada NetBeans, Eclipse ataupun IntelliJ. Dia Java tapi dalam bentuk yang telah disediakan dalam bentuk IDE dia. Environment Development Integrated Development Environment tadi. Yang ini cara-cara nak memudahkan kita untuk buat program, type program, tulis program.
Itulah dia. Ni reference saya guna tadi, buku tadi. Okey, ada soalan? Kita dah sampai ke penghujung rancangan.